buku Terbalok Iman dari wasiat Rasulullah SAW di muka surat 39. Tajuk malu dan kaitannya dengan iman. Kita dah tengok hadis dia kan, hadis mengenai dengan malu sebagai sebahagian daripada iman, yang disebut wal haya syu'bah minal iman. Baik, kita tengok pula apa kaitan dia bila sebut malu berkaitan dengan iman. Kita baca dulu. Malu merupakan sifat dasar yang mendorong seseorang melakukan kebaikan dan meninggalkan maksiat. Kadang-kala malu bersifat semula jadi dan kadang-kala ia adalah sifat yang diusahakan. Malu yang paling utama adalah malu kepada Allah Azza wa Jalla, iaitu seseorang merasa malu jika dilihat oleh Allah dalam keadaan dia sedang melakukan maksiat. Ia boleh terhasil dengan ilmu dan usaha mendekatkan diri kepadanya. Baik, ni mukadimah ni nak bagi tahu mengenai dengan malu yang bersifat dasar. Malu adalah sifat dasar yang kita sebut tadi, kadang-kadang dia semula jadi dan kadang-kadang diusahakan. Itu dua jenis malu. Satu yang semula jadi, satu lagi yang diusahakan. Jadi malu yang paling utama adalah malu kepada Allah dan malu bila Allah tengok kita buat maksiat. Yang itu malu yang diusahakan. Yang kita dah bincang sebelum ni, ada dua malu, yang al-haya dengan al-khajal. Muka surat 38 tu kan. Al-haya maknanya malu yang bertempat, al-khajal malu yang tidak bertempat. Jadi malu yang bertempat ni yang kita nak, yang masuk dalam sebahagian daripada iman. Baik, kita tengok bawah tu. Jika malu adalah sifat semula jadi, mengapa ia dianggap sebagai sebahagian dari iman? Baik, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menjawab, malu itu kadang-kala bersifat semula jadi dan kadang-kala merupakan akhlak yang diusahakan. Malu yang diiktiraf sebagai sebahagian dari iman adalah malu yang selari dengan syarak serta memerlukan usaha, ilmu dan niat yang baik ketika melakukannya. Dengan itu malu akan mendorong tuannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menghalangnya daripada melakukan maksiat. Malu yang merupakan sebahagian dari iman ini tidak akan menghalang seseorang daripada melakukan kebaikan dan berkata benar. Oleh itu, seseorang tidak boleh berkata, sifat malu menghalang aku dari berkata benar atau berbuat suatu kebaikan, kerana ia bukan malu yang syar'i. Contohnya, seseorang berkata, aku malu nak menegur kesilapannya. Aku malu nak bercakap di hadapan orang ramai. Aku malu nak bertanya dalam kelas tadi. Dan pelbagai bentuk malu yang tidak berlandaskan syarak. Baik, sampai situ dulu. Baik, ni persoalan tadi, kenapa malu dianggap sebahagian daripada iman kalau dia adalah sifat semula jadi? Jadi sifat semula jadi yang ada pada kita, kita memang ada malu. Kan? Jadi kenapa dia boleh masuk sebahagian daripada iman? Di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani menjawab, dia kata malu tu memang kadang-kadang semula jadi dan kadang-kadang diusahakan. Jadi malu yang diusahakan ni adalah malu yang selaras dengan syarak. Kat situ poin dia muka surat 40. Baris atas sekali tu ada usaha, ilmu dan niat. Usaha, ilmu dan niat.